Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Hafiz Omar. Semalam, euro merosot sedikit di bawah tekanan kesan daripada data suram mengenai pertumbuhan KDNK di kawasan euro. Keluaran dalam negara kasar zon euro secara tidak dijangka menurun sebanyak 0.1% pada suku pertama berbanding tempoh 3 bulan sebelumnya, kurang 0.1% daripada ramalan pertumbuhan. Pada asas tahunan, ekonomi zon euro berkembang sebanyak 1% pada suku pertama 2023, sementara ia pada mulanya dianggarkan berkembang sebanyak 1.3%. Ini menandakan kemelisitan secara teknikal di rantau ini. Walau bagaimanapun, hasrat Bank Pusat Eropah untuk terus menaikkan kadar faedah untuk menyokong euro mendorong pedagang membelinya pada paras terendah tempatan. Akibatnya, mata wang tunggal Eropah keluar dari julat sisi kemudian menembusi 1.0736 dan seterusnya naik sedikit. Pada masa yang sama, tiada harapan untuk ia meneruskan rally. Hari ini, penurunan harga mungkin menguasai 1.0768 dengan euro mengurangkan kenaikan semalam. Permintaan untuk aset berisiko didorong oleh statistik suram dari Amerika Syarikat. Tuntutan pengangguran mingguan meningkat sehingga 261,000 minggu lepas, mengatasi anggaran konsensus sebanyak 236,000. Ini membolehkan kedua-dua euro dan pound British memperoleh momentum menaik yang kukuh. Lebih-lebih lagi, akhir-akhir ini ia berjaya meningkat melebihi paras tertinggi mingguan dan bulanannya. Kalender makroekonomi hari ini tidak mempunyai sebarang siaran berita dan peristiwa penting kecuali ucapan oleh pegawai ECB. Walau bagaimanapun, kenyataan mereka tidak akan memberi kesan yang teruk kepada sentimen pasaran. Presiden ECB Christine Lagarde telah pun menyatakan minggu ini bahawa pengawal selia pasti akan menaikkan kadar faedah pada mesyuarat bulan Jun. Namun begitu, komen hawkish mereka yang berulang mungkin membantu kenaikan mengekalkan kawalan pasaran. Sekarang mari kita pertimbangkan dinamik pasangan euro-dolar dari sudut pandangan teknikal pada carta 1 jam. Jika penurunan harga mendahului di 1.0768 dan harga membentuk false breakout pada tanda ini, isyarat jual akan dijana. Dalam kes ini, euro berkemungkinan akan berhenti dari membuat keuntungan kemudian akan menghampiri 1.0736. Pada tanda ini, pedagang disyorkan untuk membuat pembelian di false breakout. Pembelian di rebound boleh dipertimbangkan di 1.0705 dan ia bergantung pada pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Dalam senario kes kenaikan harga, jika kenyataan pegawai ECB menyokong euro, ada kemungkinan untuk pembelian di 1.0768 dan ia dilihat mampu untuk membawa euro sehingga 1.0800. Pada tahap ini, penjualan pasangan tersebut di false breakout adalah satu keputusan yang bijak. Sebagai alternatif, penjualan boleh dibuat di kawasan rebound iaitu di 1.0830 yang mana ia untuk membolehkan pembetulan urus niaga harian 25 sehingga ke 30 pips. Bercakap tentang pound British, false breakout di 1.2532 akan mewujudkan isyarat beli sekaligus menolak mata wang sehingga 1.2560. Jika harga bersatu di atas paras ini, jumlah pembelian akan meningkat lagi. Dalam kes ini, sterling akan berpeluang untuk meningkat sehingga 1.2583 dan 1.2611. Pada tahap 1.2611, saya cadangkan untuk melakukan penjualan di rebound untuk mendapatkan pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Penjualan di 1.2583 dan 1.2560 boleh dipertimbangkan hanya di false breakout. Jika harga menuju ke 1.2560 dan mencecah paras tertinggi baru seminggu, kemudian membentuk divergence MACD, isyarat jualan yang kuat akan membawa pound British turun sehingga 1.2532. Jika harga menetap di bawah tahap ini dan mengujinya dari bawah ke atas, ia akan menurun sehingga 1.2506 dan mungkin sehingga 1.2478. Pada tahap 1.2478 ada kemungkinan untuk pembelian di rebound dengan harapan pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Pembelian di 1.2506 dan 1.2532 akan relevan hanya sekiranya berlaku false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.